Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua penonton Malaysia hari ini. Terima kasih Fitri Yahya dan juga Daya Bakar. Pagi kami sebenarnya di Kampung Tersang, Rantau Panjang, Kelantan ini masih belum menemui hangatnya mentari pagi. Kerana di kawasan sini, kalau dapat dilihat, saya di paras ketinggian lebih kurang 2 meter daripada dasar yang pada awalnya adalah daratan, dan air ini naik daripada sungai yang dikenali sebagai Sungai Lacang yang naik ke sini, dan pada akhirnya sampai ke hari ini banjir ini adalah banjir termenung. Ini kalau saya selam ke bawah ni memang takkan jumpa lagi dah. Baik, insyaAllah saya akan berjumpa dengan tuan rumah yang masih lagi kekal berada di rumah untuk ada faktor-faktor tertentu. Boleh bang? Dan juga saya dibawa oleh abang berumur, siapa nama bang? Suhaimi. Terima kasih banyak Abang Suhaimi kerana memastikan kami dalam keadaan yang selamat. Dan inilah rutin harian para warga di sini. Setiap kali pukul lebih kurang dalam pukul 10, 9.30 ke pukul 10 mereka akan ke rumah masing-masing sekiranya mereka dipindahkan di PPS SK Tok D. Jadi hari-hari mereka akan ke rumah mereka untuk memastikan keadaan rumah berada dalam keadaan yang selamat. Assalamualaikum Cik Nordin, apa khabar? Salam. Sihat ya Cik Nordin? Sihat, Alhamdulillah. Kita masuk. Mungkin Cik Nordin, Cik Nordin masih lagi kekal di rumah. Mungkin ada faktor-faktor tersendiri. Mungkin Cik Nordin boleh ceritakan? Yalah, sikit sebanyak faktor keselamatan ya. Rumah-rumah kat sini, rumah ayah, rumah saya sendiri. Itu yang saya masih lagi kat rumah ni. Kalau ikutkan dekat sini ada lebih kurang dalam, untuk kawasan sini aja lebih kurang dalam 62 biji rumah, dan untuk bahagian ini saja lebih kurang dalam 5 biji macam tu. Lebih kurang 5 biji. Jadi mungkin inilah rutin harian mereka daripada PPS ke rumah masing-masing, mengambil barang-barang ataupun nak pastikan segala kelengkapan rumah berada dalam keadaan yang selamat. Mungkin daripada Cik Nordin sendiri boleh ceritakan, ada keluarga yang masih di PPS atau macam mana? Ada. Anak ayah kat sana. Anak dengan ayah dekat sana. Anak 3 orang di sana, saya baru difahamkan. Mungkin ada hari-hari mereka akan ke sini atau macam mana? Bergilir-gilir lah. Bergilir. Kadang-kadang saya duduk kat sana, dia balik sini. Mungkin aktivitinya pada hari ini bersama saya pun nampak ada isteri Encik Nordin berada di sini untuk menyediakan makanan harian, dan juga akan ada pulang ke sini untuk makan atau macam mana? Dia dekat sana ada dia bagi makan. Dia bagi makan. Cuma kat rumah ni standby je lah. Okey, jom kita bergerak ke depan sikit tuan. Jadi kalau nampak keadaan banjir ini pada tahap paras air yang macam mana Cik Nordin dan sekeluarga akan pindah sepenuhnya ke PPS? Saya akan pindah lah bila dah dalam 8 inci lagi nak naik atas rumah tu, saya dah pindah dah pergi sekolah. Saya pindah pergi sekolah lah. Biasa dalam waktu macam mana? Biasanya hujan malam kan. Jadi mungkin paras air tu kita tak dapat nak jangka paras mana kan. Mungkin Encik Nordin sendiri akan sentiasa berjaga-jaga atau macam mana? Setiap kali melihat paras air atau macam mana? Macam itulah. Kalau malam tak tidur lah. Tak tidur? Dalam 1 jam, 2 jam saya bangun, tengok air. Ukur macam mana, sempat lagi tak kalau macam pukul 3, air dalam sekaki lagi, sempat tak sampai pukul 6 subuh. Baru saya kalau sempat tu kira okey lah, pagi saya baru pergi sekolah lah. Di bahagian kiri ini adalah Sungai Lacang, dan di bahagian kanan pula adalah Sungai Golok yang terletak kira-kira tidak jauh, lebih kurang dalam 80 meter daripada kediaman di sini. Mungkin Cik Nordin boleh ceritakan keadaan banjir waktu sebelum ini, macam mana paras airnya dan macam mana? Waktu sebelum benteng. Betul. Dulu dia tak tinggi air. 2014 pun
Jalan tu boleh letak kereta lagi lah. Kereta motor tu tak payah pindah lah. Letak kat sini je. Tapi sekarang ni atas jalan tu pun dah 7 kaki, 8 kaki. Jadi dah jalan. Waktu banjir bulan 2 hari tu, paras airnya kalau boleh dapat ditunjukkan macam mana? Paras air. Paras air lebih kurang ni lah. Yang nampak ini lah, sejekal je. Yang nampak. Cumi yang bawah sliding ni, sejekal je. Sejengkal saja. Jadi pada waktu tu memang segera ke PPS. Masa tu saya duduk kat sana lah. Jadi setiap kali akan balik lah macam Cik Nordin ceritakan? Pagi lepas sarapan sana, saya balik lah. Saya balik tengok keadaan rumah. Tengok keadaan kampung. Pusing-pusing dulu. Cuma nak masuk kat dalam rumah ni tak boleh dah. Nak masuk tak boleh dah. Cuma pusing-pusing kat balik. Pergi sekolah balik. Jadi untuk mendapatkan makanan harian macam mana? Ada tanaman ataupun ternakan pula macam mana? Saya difahamkan ada bela lembu dan juga ayam di sekeliling itik dan bagaimana? Macam ayah tu, lembu dia tu, dia bawa naik atas bukit Tok Dih sana. Kat depan pada sekolah tu, dia ada tinggi sikit situ. Dia letak sana, lembu. Habis kereta-kereta semua kan duduk dekat sana lah. Dekat Tok Dih. Duduk sana lah. Kereta-kereta, motor apa, semua stay kat sana lah. Okey, Cik Nordin, semalam saya bersama dengan pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kelantan ada meninjau di beberapa kawasan di tempat lain. Namun, ada juga beberapa kawasan dalam satu kampung melibatkan lebih kurang ada lebih daripada 100 biji buah rumah. Tapi kawasannya sukar untuk dimasuki sebab kadang-kadang ada yang terputus hubungan tapi kita nampak jalan. Jalan selepas itu pula ada banjir, selepas itu terputus hubungan. Jadi mereka terpaksa berdiam di rumah sampailah pihak bomba datang menggunakan lori. Tak boleh masuk langsung kalau kita pakai kereta pacuan 4 roda dan sebagainya. Tidak boleh dimasuki laluan itu. Dan kalau dapat dikongsikan, kalau paras ini sampai 2 meter, kalau anda boleh lihat di hujung sana, itu adalah pokok tebu. Yang kita tahu kalau pokok tebu kalau tumbuh dan sampai tempoh matangnya, ketinggiannya boleh mencecah hampir 3 meter. Tapi saya dari situ tadi, itu lebih kurang dah sampai pucuk pohon tebu. Jadi ketinggiannya mungkin lebih daripada 2 meter. Jadi saya nak pesan daripada TV3, kami mohon kepada anda yang berada di kawasan yang ada risiko banjir untuk sentiasa pastikan keselamatan anda dikawal rapi dan sentiasa mengikut perkembangan cuaca dari semasa ke semasa. Dan terima kasih Cik Nordin kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Dan itu sahaja saya dapat kongsikan daripada Rantau Panjang. Lain-lain perkembangan akan saya bawakan dari semasa ke semasa. Saya Asri Badrun untuk Malaysia Hari Ini, kembali ke studio.